وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما يا كاشف المشكل اكشف عنا الحجاب عن وجوه هذه المعاني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال الشيخ حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. تعالى selapan. Dengan sebab mereka berkata. Baik. Ini siapa dia? Mak seperti perkara bawah. 7, 6 daripada bawah. Soal 8. Oh, nombor satu tu. Betul. Ni bab. Baik. Qala berkata muallif hafizallahu taala, yang pertama kata dia, pegangan itu beberapa perkara, iaitu seperti berikut. Ni masalah iradat dan kudrat yang hadisah. Nah, sewaktu kita melakukan satu-satu pekerjaan, ada makna kuasa ataupun dan iradat, kehendak kita yang baharu ni, dengan sebab mereka berkata dan beriktikad akan bahawa hamba itu majbur pada zahir. Hamba itu majbur pada zahir. Majbur mana dipaksa pada zahir. Dengan sekira-kira nafi kudrat dan iradat yang hadisah yang berada pada hamba itu sewaktu jatuh pekerjaan, jatuh mana berlaku pekerjaan. Jadi ini pegangan Jabariyah lah. Pegangan Jabariyah ni, dia kata depa i'tiqad bahawa hamba ni dipaksa pada zahir. Dengan sekira-kira depa menafikan kudrat dan iradat yang hadisah. Mana yang hadisah, mana yang baharu. Tak ada bagi kita kudrat, tak ada bagi kita ni iradat yang berada pada diri hamba ketika berlaku ataupun jatuhnya pekerjaan yang tersebut. Jadi ala kulli halnya, bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kita ada waktu dah berlakunya pekerjaan tu, adanya kudrat dan iradat yang hadisah. Faham itu dah? Macam kita kata dakwat pen ni lah. Dakwat pen ni, waktu kita, tangan kita melakarkan tulisan tu. Nah, kita lakarkan tulisan, maka di dalam tu ada dakwat. Okey? Dakwat tu, kalau seolah-olah kita kata, seolah-olah kita kata dakwat ni sebagai kudrat. Nah, kita kata tu. Di dalam pen ni batang pen kita ni. Okey. Ini pen kita ni, dalam ni dakwat ni, itu kita panggil kudrat. Ni hadisah lah. Kudrat, ada kudrat yang baharu. Maka tangan ni kita boleh ya. Ini kudrat Allah. Misal, ni contoh bagi sampai faham lah. Jadi kudrat hadisah ni mana? Ini kudrat baru ni, kuasa baru ni ialah dakwat pen, dakwat ni. Ni dakwat yang ada dalam pen ni. Ini kudrat baru. Jadi waktu pen kita melakarkan, tangan kita melakarkan tulisan tu, maka terjadinya tulisan dengan sebab kerana ada dakwat ni. Faham tak? Kalau tak ada dakwat, tak jadi tulisan ni. Walaupun kita buat, kita lakarkan tulisan tu, takkan jadi. Jadi bagi Jabariyah ni, depa kata tak ada kudrat hadisah tu, tak ada pada diri hamba sewaktu berlakunya pekerjaan tu lah. Melakukan pekerjaan, dia bagi depa tak ada, kerana depa menafikan kudrat hadisah. Jadi bila depa nafi, baca pasal apa yang terbit juga tulisan kalau kita tak ada dakwah, itu mana kita dipaksa. Faham tak? Pasal apa berlakunya pekerjaan padahal tak ada kudrat hadisah pada kita, kata depa, kerana kita dipaksa. Kita tak mau nak buat, tapi jadi juga benda-benda tu. Dah dalam pun majbur. Lagi dia akan cerita insya-Allah kat kita ke depan ni, bab masalah dikira makhluk ataupun tidak makhluk, kita punya iradat, kehendak kita ni. Ada pendapat yang mengatakan dia makhluk. Makhluk ni mana dia dijadikan dengan kudrat. Ada pendapat kata dia bukan makhluk kerana dia tak dijadikan dengan kudrat, tapi tak terlepas daripada iradat tu. Faham tak? Ni dia panggil amrun i'tibari, umur al-i'tibariyah ataupun amrun i'tibar. Gitu.
Itu satu. Nak abang kata, depa ada apa ni, Jabariyah ni, depa menafikan kudrat dan iradat yang hadisah sewaktu berlakunya pekerjaan. Itu satu. Yang kedua, dengan sebab mereka menafikan syariat Muhammadiyah. Apa syariat Muhammadiyah? Dan usaha dan ikhtiar. Itu syariat Muhammad. Dia ada usaha dan ikhtiar. Syariat Muhammadiyah. Dan usaha dan ikhtiar yang dibangsakan padanya, pada hamba yang jadi tempat taklif syarak. Nah, maka tempat taklif syaraknya mana? Usaha dan ikhtiar. Apa mana usaha ikhtiar? Nak abang kata usaha, lagu kita cerita. Usaha ni apa dia? Bukan pilihan. Pilihan dia ikhtiar. Usaha ni mana? Menyertai kudrat yang baharu di dalam perbuatan Allah Ta'ala. Itu mana usaha. Menyertai perbuatan. Bila kita bergeraknya tangan, siapa yang menggerakkan? Allah. Allah yang menggerakkan. Tapi bila bergerak ni, pasal apa bergerak? Sebab ada di dalam kita ni kudrat. Okey? Ada dalam. Jadi bila ada dalam ni kudrat, Tuhan yang menggerakkan jari. Bila bergeraklah jari ni, bergerak jari ni bukan sebab kita yang menggerak, cuma kudrat yang baru ni turut ada. Macam kita kata pen tadi lah. Bila kita lakatkan tulisan, yang membuat tulisan tu bukannya pen tapi tangan. Tapi di dalam pen tadi ni ada tulisan, maka jadi tulisan. Tapi bukan dia turut buat sama, kan dia ni duduk ya. Alat ya, dia duduk. Bila dia duduk, bila kita buat tulisan, jadinya tulisan. Tapi sebab dan abang kata kerana adanya ni, maka depa menafikan. Maka di sinilah, di mana? Di kudrat dan iradat ni. Kudrat dan iradat, yang iradat dua-dua ni yang baru nah hadisah ni. Hak ni tempat cakoknya taklif taklif. Tempat kira dosa ataupun pahala. Kalau keluar perbuatan kat kita, keluar perbuatan daripada kita, keluar berlakunya perbuatan, kita nampak usaha tu lah perbuatan. Macam kita duduk abang cerita tu lah, kita makan bulan Ramadan, tapi kita makan tu dengan terlupa. Maksudnya tidak ada ira kehendak kita, faham tak? Tak ada kehendak, dosa, tak dosa. Itu nak abang kata tak dosa. Kalau kita makan, tu kudrat kita nampak untuk keluar usaha, tapi dengan kehendak kita, memang tujuan memang nak makan sungguh, itu hukum dia berdosa. Maka kudrat iradat ni tempat cakok taklif syarak sahaja. Nampak tak? Situ. Ni dia lah. Tempat cakoknya ataupun tempat sangkutnya taklif syarak. Syaraknya di situ, di tempat itu ya. Maka kalau kita tengok sebab menafikan syariat Muhammadiyah, depa menafikan syariat. Kalau lagu tu bagi depa ni, kalau kita ni hang pasal apa tak sembahyang, bukan aku tak mau, tapi dah Tuhan tak buat bagi aku sembahyang pula dah. Nah. Kita pasal buat tak sembahyang ya, memanglah kalau ikut asalnya kehendak, tapi dalam kehendak tu dia ada kehendak kita. Nah, ada kehendak kita. Kerana Allah Taala bagi kepada kita ni kehendak, ni iradat baru ni kita bagi kita iradat ni kita kata kehendak lah. Terjemah bahasa Melayu lah. Kehendak. Hak ni kita nak kata apa? Kalau orang tu belah Kedah panggil riang. Riang. Kekuatan kita. Riang orang belah ni panggil apa? Kuasa lah. Riang dia kemah dia angkat berapa? 2 gundi naik. Itu panggil riang. Kalau belah ni panggil apa tu? Faham dah lah. Kayak Kelantan panggil riang lah. Asal kederat. Kederat. Asal kederat ni bahasa Arab lah, tapi memang Kelantan panggil kederat. Tapi orang Kedah panggil riang. Riang ni mana kederat kita lah. Kehendak kita. Hak ni kehendak kita. Nah, kehendak ni kehendak. Kerana Tuhan bagi kat kita ni dua. Bagi kehendak. Dia panggil kulli. Kehendak. Dalam kulli ni ada pecah dua. Hak ni boleh kita pilih belah nak, boleh belah tak nak. Nampak tak? Ini dia panggil iradat yang kulli. Payah tulis tang ni. Serabut. Ni dia panggil kulli. Kulli ni mana? Menyeluruh. Boleh. Kena nak bagi alim pun boleh, nak bagi jahil boleh. Jahil tak ada masalah. Jangan main mengaji ya. Nak bagi alim main mengaji tu je.
Tapi boleh kita milih belah mana kita nak. Nak pergi bodoh kan, nak pergi rajin. Segiat. Boleh kita pilih. Tapi bila kita meluluskan sesuatu. Bila kita lulus belah mana? Belah nak. Bila kita kata belah nak lah. Belah nak, ini dia panggil iradat yang juzuk daripada sini, daripada kulli. Ini iradat juz'i. Iradat juz'i inilah dia panggil kehendak. Macam kita sebut tadi, makan bulan Ramadan tadi ni dengan kehendak ataupun tidak. Kita milih dengan kehendak. Aku makan ni memang kehendak nak makan. Hukum dia dosa. Aku makan terbitnya perbuatan ni dengan tak ada kehendak, tak dosa. Boleh faham tak sini? Situ. Ambil satu dulu. Ini dia panggil iradat yang juz'i. Dia pun menafikan terus, tak ada. Pasal apa hang tak sembahyang? Dah Tuhan kehendak tak sembahyang? Yalah. Tuhan kehendak, tapi kehendak kita duduk tak mana? Kita yang memilih. Hang tu? Kita pilih. Orang azan Allah Akbar. Segan Tuhan bagi kau tarik yang semua. Mereka tak segan. Itu kita yang milih. Tak mau buat. Bila tak milih, maka Tuhan cakap dosanya di situ. Di situ. Boleh faham tak? Situ kehendak. Lepas tu dia sebut lagu tu. Dengan sebab menafikan syariat Muhammadiyah. Menafi syariat. Syariat kata ada dosa dan pahala, ada pilihan kita. Itu syariat Muhammadiyah. Baik, itu yang kedua. Itu jawapan dia. Yang dibangsakan padanya, dia kata, dengan sebab mereka menafikan, nombor 2, syariat Muhammadiyah dan usaha dan ikhtiar yang dibangsakan padanya pada hamba yang jadi tempat taklif syarak. Mana? Usaha dan ikhtiar tu lah tempat taklif. Apa makna taklif? Tempat tekanan syaraknya di situ. Di situ. Jadi kita pilih. Dengan sebab, nombor 3, dengan sebab mereka merosakkan sopan terhadap Allah Ta'ala. Mana dia? Jabariah ni dia tak ada sopan. Maksud dia kurang ajar sikit no. Kurang adab dengan Allah Ta'ala. Namun telah firman-Nya. Namun Allah Ta'ala terhadap Allah. Namun telah berfirman untuk menjadi sopan terhadapnya, iaitu Allah Ta'ala dah sebut dah kat kita. Cara lagu mana? Nanti insyaAllah kita ni lain. Kita insyaAllah kita pakai bahasa baru. Sikit kita buat lain. InsyaAllah nanti kita buat semula. Baik. Menjadi sopan terhadapnya, iaitu seperti firman Allah Ta'ala, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Berarti kata dia, barang yang telah mengenai engkau daripada kebaikan, maka itu daripada Allah Ta'ala. Itu Tuhan ajak cara adab. Bila apa yang terkena pada kebajikan, macam kita semayang, puasa, apa ni semua, kita buat kebajikan, itu daripada Allah. Pasal apa semayang? Allah, Tuhan kehendak. Allah boleh lah tu dah. Kehendak Tuhan. Wa ma asabaka min hasanat sayyi'atin famin nafsika, dan barang yang telah mengenai engkau daripada kejahatan, maka itu daripada diri engkau. Apa yang kejahatan kita buat, tak kira lah kita buat apa pun. Kita kata kat orang lah, apalah, kita mencuri, kita berjudi apa semua. Pasal apa hamba? Allah silap aku. Nampak tak? Itu cara sopan, adab dengan Tuhan. Pasal apa hantar sembahyang? Allah, Tuhan kehendak. Itu lak lagu tu nak abang kata. Pasal apa? Tapi hakikatnya kullu min indillah, kesemuanya daripada Allah. Nampak tak? Dari yang kita bagi minggu bulan lepas tu. Bulan lepas. Itu apa? Nabi pernah doa. Ulama-ulama pernah doa. Allahumma inni a'udzubika minka. Kita bagi itulah. Aku minta lindung dengan engkau daripada engkau. Nak abang kata minta lindung ni hak hudu lah minta lindungnya. Hak elok tu kita minta kat kita dah. Kita minta daripada dengan engkau Allah Ta'ala, daripada engkau. Nak abang kata hak buruk tu pun daripada Allah. Hak baik tu daripada Allah Ta'ala. Tapi atas jalan adabnya, maksud dia, kita nak sandakkan benda hak tak elok tu, tak boleh kita sandak ke Tuhan. Pasal apa? Jadi jahat adab dia panggil kurang ajar. Mana? Situ. Dia pun merosakkan sopan. Maksud dia, kesopanan terhadap Tuhan Allah Ta'ala tu lah. Lepas tu bercakap dengan raja ni patik hina. Duk tu padahal dia orang kenal sangat pun tak. Tapi duk kenal kata lagu tu lah. Baru ada kesopanan kita dengan Allah Ta'ala. Macam tu. Tapi hakikatnya Tuhan kata kullu min indillah, semuanya daripada Allah Ta'ala. Hakikat dia tu dah. Baik terbit pada Allah, buruk juga terbit daripada
daripada Allah. Tapi mengikut apa yang Allah Ta'ala kendaki dan melunaskan apa yang kita mau. Kalau kita terbit usaha tu dengan kehendak kita, faham tak? Maka itu ada dosa. Tapi kalau keluar kebajikan, kejahatan sekalipun tapi bukan dengan kehendak kita, itu dia tidak ada dosa dah. Kita silap. Kita makan, kita mabuk minum arak, tapi silap. Duk ingat ayat sejuk. Bukan kehendak, mabuk juga. Nanti panggil mabuk peri, tak ada dosa tu. Tak lama lah mabuk lep memang peri pun. Ya Allah. Itu kan abang kata, tak ada dosa, bukan kehendak kita. Tapi kalau terbitnya benda tu dengan kehendak, maka itu ada dosa. Maka di situlah tempat taklif ataupun tempat sangkutan syaraknya dosa dan pahala. Boleh faham tak? Situ. Baik. Qala musannif rahimahullah. Ni nak tengok majbur atas jalanan kita ahli sunnah. Ni kena bila orang tanya ni atas jawab kat mana ni? Ma asabaka min hasanatin faminallah, ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika ni. Barang yang terkena dari apa atas kamu daripada kebajikan daripada Allah, dan apa yang terkena pada kamu daripada kejahatan itu daripada diri kamu. Kena jawab ala sabilit ta'addub, atas jalan. Kalau cara Arab dia jawab gitulah. Ala sabili ta'addub. Ala sabili ta'addubin, atas jalan tulis gitulah. Atas jalan beradab. Atas jalan beradab dengan Allah Ta'ala. Adapun hakikatnya kullum min indillah. Kesemuanya daripada Allah Ta'ala. Makna baik daripada Allah, jahat juga daripada Allah. Kesemuanya daripada Allah. Itu atas, ini hakikat dia. Tapi atas jalan beradab, maka kita kena kata itu baik pada Allah Ta'ala, salah dan silap daripada kelemahan diri saya. Tu mana pun dia kata gitulah lah. Tapi bukan maknanya dia boleh buat salah, dia tak mampu buat kerana dia bukan ada kudrat baharu tu, bukan ada kerja benda pun lah. Tak boleh nak buat tu, semua hanya Allah Ta'ala, faham tak? Tapi sebagai atas jalan beradab dengan Tuhan, hakikatnya daripada Allah. Tidak jadi kurang ajak lah. Situ habis. Ni kita nak tengok atas kita ahli sunnah. Tengok ke mana. Qala musannif rahimahu hafizallahu ta'ala. Adapun majbur atas jalanan. Majbur ni mana? Paksaan. Jibrun. Mana paksaan. Yang kata paksa. Dah kita tidak ada mampu untuk buat sesuatu. Kudrat kita bukan boleh buat apa-apa benda. Tak memberi bekah. Yang memberi bekah kudrat Allah. Jadi seolah-olah kita ni majbur lah. Tapi majbur di sisi Jabariyah lagu lain, yang majbur di sisi Mu'tazilah tu lagu lain. Nampak lagu tadi Jabariyah. Ni majbur yang kita paksa di sisi ahli sunnah ni kok mana? Ya. Adapun majbur atas jalanan ahli sunnah wal jamaah itu. Majbur mana paksa dengan perantaraan kudrat dan iradat yang baharu. Macam Mu'tazilah Jabariyah ni seolah-olah dia kata yang buat tulisan tu tangan. Dia tak peduli pen ada dakwat tak ada dakwat. Bila tangan buat dia tetap kena jadi. Walaupun tak ada dakwat. Kita ahli sunnah ni majbur atas yang ahli sunnah dengan perantaraan kudrat dan iradat yang baharu. Maksudnya bila Allah Ta'ala buat apabila tangan tu melakarkan tulisan, maka jadi dah tulisan jadi, tapi kena ada lah dakwat. Kalau tak ada tak jadi. Itu mana dakwat tu perantara. Tapi bukan dakwat tu yang buat tulisan. Hakikatnya tangan lah yang buat tulisan lah. Tapi perantaraan dia. Baru nak jadi tulisan. Jabariyah tadi ni tak ada dakwat pun jadi tulisan dan dia nak buat. Bila tangan buat kena jadi. Dia paksa terus. Hang tak ada ke, hang ada ke, kena jadi. Pasal Allah Ta'ala bila dia buat perbuatan tak ada apa ni pun ni. Nampak zalim lah situ dah. Ni dah kena perantaraan kudrat dan iradat yang baharu. Pada maknanya kudrat yang baharu tu tangan kita tu. Dah, tangan tu macam kudrat Allah lah. Jadi
Kalau ahli sunnah jemaah, kudrat yang baru tu yang mana? Kudrat yang baru dakwah. Kudrat waktu lah. Yang tangan tu masih kudrat Allah. Kudrat Allah. Tapi nak abang Allah. Tapi nak abang kata, tapi bagi ni ahli sunnah jalanan ni. Mu'tazilah apa Jabariyah ni tak ada ni, tak ada. Ahli sunnah. Depa menafikan kudrat ni, depa nafi terus. Faham tak? Bila depa nafi, bila tangan tulis tak ada dakwah pun dia kena jadi. Pasal dia atas jalan paksa. Maksud dia kalau kita tengok di segi kalau kita duk fokus ke pen ni takkan jadi dakwah lah. Maksud dia ni kalau Allah Taala kena nak jadi perbuatan tu, dia kata kena jadi. Mau kalau tak ada apa? Kalau tak ada kuasa kudrat baru pun lah, dia kena jadi perbuatan tu. Tu. Jangan terkunci ke pen ni, faham tak? Itu nak memperhabiskan faham saja. Bagi kita. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kalau tangan melakarkan pen, jadi tulisan jadi. Tapi kena ada perantaraan dakwah lah baru nak jadi tulisan. Faham tak? Itu. Tuhan nak buat satu perbuatan, Tuhan buat jadi perbuatan tu, tapi ada perantaraannya ialah kudrat dan iradat yang baru. Tu maksud dia, depa menafikan kudrat, kita mengisbatkan kudrat yang baru. Ni ahli sunnah, ini Jabariyah. Faham dah? Maksudnya depa menafikan kudrat hadisah, kita ahli sunnah ni kita mengisbatkan, menetapkan adanya kudrat dan iradat yang baru pada bab masalah ni. Situ. Ni jalanan kita. Walaupun dipaksa, kita kata majbur. Paksaan juga lah. Tuhan yang nak buat. Tapi ada kudrat dan iradat yang hadisah ada hak tu. Tapi bagi kita walaupun ada kudrat dan iradat yang hadisah, tapi kudrat iradat ni tak memberi bekas. Kita boleh usaha, tu nak pandang usaha. Tapi tak jadi. Tak? Macam orang kahwin, tak dapat anak. Tak dapat anak. Contoh misal kita tak dapat anak. Bila tak dapat anak, kita boleh usaha lah. Yang nak bagi Allah, nak menjadikan Allah. Tu nak tunjuk kata benda tu tak memberi bekas. Itu. Yang beri bekas Allah. Kudrat Allah. Kehendak siapa pun kehendaknya lagu tu lah. Kehendak kita ni tak mau uban. Mau uban. Tobat tak mau. Kehendak kita tak mau, tua pun tak mau. Berkedut ni tak mau. Kita nak sentiasa tak ada uban, sentiasa elok. Bubuh macam-macam. Orang petua tu letak apa tu ni. Tapi jadi juga tu nak abang kata. Kehendak kita tak memberi bekas. Kalau Tuhan kehendak kata berubah, tetap dia kena berubah. Faham tak? Yang beri bekas kehendak Allah. Tu nak abang kata contoh betul tak memberi bekas. Kudrat iradat yang baru dia kata. Majbur. Adapun majbur atas jalanan ahli sunnah wal jamaah itu majbur dengan perantaraan kudrat dan iradat. Mana paksa tapi atas ada perantaraan kudrat dan iradat. Bila tangan lakar hang kena jadilah. Elok tak elok tu lain. Tulisan tu tapi kena ada dakwah. Pada setengah pekerjaan, bukan semua, pada setengah pekerjaan yang dibangsakan keusahaan dan keikhtiaran. Mana? Semua pekerjaan yang dibangsakan kepada usaha dan kepada ikhtiar. Sekalipun kudrat tidak memberi bekas dan iradat itu tidak mewajibkan bagi murad. Murad mana bagi kehendak. Kehendak kita lagu kita katalah. Lagu kita abang tadi kehendak tak mau uban. Tapi jadi juga uban. Tu nak abang kata kehendak kita tidak mewajibkan murad, tidak mewajibkan kehendak. Faham tak? Iradat kita, kehendak kita mewajibkan kehendak. Maksud dia akan beri bekas kata kalau kita nak lagu tu jadi lagu tu. Tak jadi. Walaupun lagu tu dah. Gitu. Kudrat kita tak memberi bekas. Kita boleh usaha tapi tak jadi. Hanya semata-mata dengan kehendak Allah.
jalanan tu. Maka dikenaki dengan majbur itu pada hakikat jua. Kalau lagu tu kita apa? Kalau gitu majbur kita ni, kehendak kita ni pada hakikat. Nak buat kata jalanan ahli sunnah, majbur kita ni dia panggil majbur pada hakikat. Mana dalaman saja, hakikat. Adapun majbur depa ni dua-dua sekali. Mana pada zahir dan batin. Kita majbur pada hakikat, mana pada batin sajalah. Majbur pada batin, pada hakikat lah batin ni, pada hakikat, pada batin. Tapi pada luarannya, pada zahir, tak majbur. Boleh tak? Ni perjalanan kita ahli sunnah. Mu'tazilah pada zahir dan batin, tapi kita ahli sunnah majbur pada batin, zahir tidak majbur. Pasal apa? Pasal kita ada kudrat irah, kita tak menafikan. Ada lah kudrat, ada, tapi tak memberi berkah. Situ. Tapi kalau kata memberi bekah, dia jadi Mu'tazilah balik. Pasal apa? Ada dua, dia menafikan kam yang mutasil pada af'al. Pada kam mempasil pada af'al. Tuhan memberi bekah, kita beri bekah. Tu salah. Dia nafikan tu. Sekalipun dia kata. Tapi dia kata yang dibangsakan kepada keusahaan dan keikhtiaran, sekalipun kudrat tidak memberi bekah dan iradat itu tidak mewajibkan bagi murad, tidak mewajibkan bagi maksud. Murad mana kehendak ataupun maksud. Maka dikenaki dengan majbur itu pada hakikat jua, pada hakikat sahaja paksaan dia. Tidak pada rupa yang lahir, pada rupa yang zahir. Lahir itu mana zahir? Kerana pada rupa yang lahir itu, mana rupa yang zahir itu, baginya usaha dan ikhtiar. Pada rupa yang zahir kita ada usaha, kita ada ikhtiar. Kita yang memilih. Kok ni. Boleh kita pilih belah nak ataupun tak nak. Boleh pilih belah nak main mengaji, boleh pilih belah tak main mengaji. Ikut kita boleh milih. Itu pada rupa yang zahir. Bila nak main, bila main sekerat, jadi lagi pun orang telefon balik pula rumah tu kita tak memberi berkah. Adalah memanglah, tapi kehendak tu memang kita kehendak nak main lah. Bila ada kehendak tu, Tuhan cakap dalam pahala situ. Pasal niat kehendak nak main sekerat orang telefon balik adalah masalah-masalah apa kat rumah batal balik kita. Tapi dia bagi pahala. Ni kata usaha ketiak ni tempat cakapnya pahala. Dia tak sama kalau pada duduk di rumah. Memang aku tak mau api hari ni. Tak ada apa. Kita nak mai tapi tak boleh mai. Kita bila semalam ni. Kawan tu bubuh nama dah. Kita memang nak mai lah. Memang nak mai. Tiba-tiba pagi ni mai di pejabat dia kata kena keluar dengan pergi mana-mana. Ada kerja dia. Nak buat kata dia memang kena dia nak mai. Walaupun memang tak beri bekas. Kalau kata beri bekas tentu boleh mai. Tentu boleh mai. Ni dah patah tak boleh mai. Adalah sibuk-sibuk apa di pejabat tu. Maksudnya dia pergi belah lain. Tapi kehendak semalam ni memang nak mai. Tuhan cakap dah pahala, bagi pahala dah situ. Tu nak buat lah. Tapi tak beri bekas. Benda tu dah. Bila tak beri bekas itu atas kehendak. Itu dah kata kehendak kita tak tak mewajibkan bagi murad, bagi maksud. Nampak? Maksud memang nak mai. Tapi walaupun tak boleh hadir kerana yang beri bekas tu kuasa atau kudrat Allah. Tapi di segi syaraknya Tuhan dah bagi pahala. Ni kita tempat cakap pahala. Boleh faham tak? Nampak ni? Situ je. Tak sama dengan kawan mana? Tengok WhatsApp ni. Ada daurah ni. Tapi tak ada apa. Pasal apa? Kehendak tu memang tak mau dah. Mana? Gitu. Tu. Tapi cuma tu nak abang kata pada zahirnya kita ada usaha, ada ikhtiar. Nampak tak? Tapi di segi dalamannya itu juga paksaan Allah. Kalau kata
memberi bekas kita, pakai boleh main semata lah tak? Boleh hadir semata-mata, tapi tak boleh juga. Tu nak abang kata. Hak yang hakikatnya itu hak Allah. Hadir tak hadir, tapi kepilihan tu itu hak kita. Tu. Ada bagi usaha dan retiak pada zahir yang jadi tempat taklif syara itu. Nampak tak? Tempat taklif, tempat apa taklif? Tempat pergantungan, tempat tekanan syarak ataupun tempat pergantungan syarak. Taklif ni mana? Apa mana taklif? Hak Arab ni. Ilzam ma fihi tulfah. Takrif dia gitu. Ilzam ma fihi, ilzam ma fihi tekan barang yang ada kulfah. Ilzam ma fihi kulfah. Taklif ni ilzam ma fihi melazimkan, memestikan barang yang ada keberatan. Itu makna apa ni tadi? Makna taklif. Melazim, mesti barang yang ada keberatan kena buat. Itu taklif. Semayang, itu taklif syarak kita. Mana ada? Mesti. Ilzam, melazim, memestikan barang yang ada pada dia keberatan. Keberatan syarak. Berat syarak ni ada dua. Syarak mana tuntut. Tuntut ni mana? Tuntutan syarak ni mana? Talabu. Maka tolak ni bagi dua. Ni tuntut belah buat fi'il, tuntut belah tarku, tinggal. Tuntut belah buat, tulis Arab. Ni tuan tak faham. Tuntut belah buat. Ni tuntut belah tinggal. Okey, tuntut belah buat. Hak mana? Perkara wajib. Tuntut belah tinggal sunat. Tuntut belah tinggal haram. Tuntut belah tinggal makruh. Ni hukum syarak. Ni dikatakan syarak. Maka wajib ni tuntut belah tinggal putus. Mesti. Putus tu mana mesti. Hang kena buat. Kalau aku tak mau buat, hukum. Taklah tu putus. Faham tak? Sunat ni tak putus ni. Hang kena buat. Kalau aku tak mau buat, tak mau buat sudah, aku tak bagi pahala. Gitu je lah. Faham tak? Itu makna tak putus. Ni tuntut belah buat wajib, tuntut belah buat sunat, tuntut belah tinggal haram, putus. Haram ni putus. Tapi putih belah tinggal lah. Hang kena tinggal. Kalau aku nak buat juga, aku hukum hang. Gitulah taklah. Tak ada bahasa kita. Tuntut belah makruh ni, tuntut belah tinggal. Ni kalau aku nak buat juga, aku tak bagi pahala. Gitu je. Mana? Pasal dia tuntut tinggal. Kalau buat tak bagi pahala, kalau tinggal. Tapi kalau tinggal syarat ni kerana Allah dapat pahala. Ni. Maksud dia kita melazimi, melazimkan barang yang ada keberatan. Itu makna taklif. Kallafa yukallifu taklifun tu. Makna dia melazim barang yang ada keberatan. Jadi ala kulli halnya, maka hak ni tuntutan kita. Jadi tempat nak cakap syaraknya di mana? Di usaha retiak kita tu lah. Mana? Kalau ada ikhtiar kita, aku nak pergi dah kan ni. Kita pun tulis nama, buh nama. Tapi usaha retiak lah. Tuan kira dah. Tu tempat taklif lah. Tengok main-main kalau apa, main-main pejabat esok. Ada kalup yang kita jatuh tadi lah. Kena pergi belah lain. Kena pergi ke lain. Ejen ni jabat keluar mai. Kata kena pergi. Tak dapat kita hadir. Tu nak abang kata pada zahirnya kita ada pilihan lah. Tapi hakikatnya itu hak Allah. Boleh? Tapi Tuhan kira ada pahala. Pasal apa? Pasal kita ada tapi usaha dah retiak. Kita nak main usaha dah. Tulis nama lah. Macam tu lah. Gitu. Tak sama dengan orang yang memang dah Baru segan kau minggu ni
Dia tak segan, tak mapi. Tak ada. Tu, maka bila dia pilih belah tak tu Tuhan tak kira pahala langsung lah. Faham tak? Di situ. Situ. Ni. Tuntut belah tinggal tuntut belah buat. Tu kalau kata ni ada satu lagi ni, dia panggil hukum taklif juga. Hak ni tak masuk dalam tuntut. Hak ni benda yang ni dia panggil harus, benda yang dibiarkan. Apa harus ni? Tapi kalau ikut, dia masuk tak dalam hukum taklif. Kalau ikut dari segi kira dia tak masuk ni. Asal dia tak masuk. Pasal apa? Pasal dia bukan tuntut. Yang kata hukum taklif masuk dalam tarikh taklif ni melazimi barang yang ada keberatan. Ada berat tak? Hak ni ada keberatan ni. Tuntut juga, tuntut. Mana dia tuntut barang yang ada keberatan. Talabu ma fihi kulfah. Boleh ilzam boleh ataupun kita bawa ni talabu. Boleh juga dua. Talabu ma fihi kulfah atau talabu ma fihi kulfah. Tuntut barang yang ada keberatan. Memestikan barang yang ada keberatan. Hak ni memesti. Ni harus ni bukan mesti. Bukan mesti tak tuntut. Dia ada ikut suka hang. Tu mana harus. Ni kalau aku tak mau buat, tak buat sudah. Aku tak bagi pahala apa. Kalau aku buat, hang buat pun aku tak bagi pahala apa. Harus. Benda yang dibiarkan. Itu mana harus. Kalau gitu tak masuk dalam tarikh hukum syarak. Bila tak masuk tarikh hukum syarak, pasal apa? Kita kira 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Maka ulama kata masuk tapi atas jalan ghalabah, ghalib. Pasal apa jadi ghalib? Kerana harus ini hukum asal. Hukum asal. Tapi dia jadi tangga kepada yang 4 ni. Kita contoh makan, MKN. Bukan balik tindakan negara. Makan ni apa? Hukum ni apa? Harus. Pasal apa hang makan? Aku nak bagi sihat badan. Nak buat apa beramai? Dia jadi tangga kepada wajib makan. Kalau tak makan tak nak semayang lah. Bisa kita kata lah. Maka tak ada hukum harus ni. Dia jadi wajib. Ni wajib jalan. Faham tak? Kerana dia ni akan jadi tangga kepada 4 ni. Nabi mana ni? Start motor kereta laju sekarang ni. Naik kereta laju kan? Allah, kita rokok habis. Nak pergi kedai dia rokok. Makruh. Nampak tak? Nampak? Jadi hukum dia. Gitu. Jadi makruh. Ni kalau Nabi mana ni? Dia tak curi kedai emas. Haram. Nampak tak? Situ. Nampak? Gitu. Dia jadi, pasal dia ni jadi tangga kepada yang 4 ni. Maka, harus ini pada asas hukum saja. Lepas itu maka ulama kira masuk juga. Tapi masuk atas jalan ghalib. Kita pi naik kereta, sebiji kereta 5 orang. Pi rumah seorang-seorang. Dia tanya, kawan tu tanya lah. Pakat mai pada mana? Dia kata pakat mai pada Kajang belakang. Mai pada mana lah? Jawab dia seorang, dia mai ke belakang Kajang kami ni. Tapi kalau kira seorang-seorang, kawan ni tani tak masuk pun. Tapi kira cara rambangnya, kira Kajang lah. Gitu. Dia masuk atas jalan. Ulama kata ala sabil apa? Ghalabah, atas jalan ghalib. Ghalibnya dia kira juga hukum walaupun benda dibiak, kerana dia ni akan jadi tangga kepada 4 hak yang atas tu. Tapi asal hukum harus tak ada lah. Asalnya memang harus, tapi tak ada. Kita tak kira kita buat apa pun. Betul bila ada niat, semua tu jadi yang ibadat. Ibadat ni ada 2. Satu ibadat yang khas, satu ibadat yang am. Ibadat am ni kenapa ada benda harus. Benda harus ni asalnya harus. Bila harus, tapi niat kita tu, atas niat kita niat untuk apa? Adanya pahala. Kalau tak ada, ya apa? Kalau tak elok, tak ada pahala. Dosa lah itu. Macam tu. Itu ibadat yang harus. Makan dapat pahala, tidur dapat pahala lagi. Dapat pahala belakang. Itu kalau niat elok lah. Kalau niat tak elok, makan dapat dosa, tidur dapat dosa, sembang dapat dosa. Dosa belakang, faham tak? Kerana dia jadi tangga gitu lah. Situ je. Nampak tak? Kita jalan. Habis selesai itu. Maka usaha ketiak ni jadi tempat taklif syarak, tempat tekanan syarak sahaja. Nampak tak? Situ. Tapi kalau ikut kehendak kita,
bukan memberi, bukan mewajibkan murad. Nah, kehendak kita tak mewajibkan murad. Dan kudrat kita tidak memberi bekah sama sekali. Kena faham betul dah? Kudrat tak memberi bekah sama sekali, kudrat hamba baru. Dan iradat kita yang baru tidak mewajibkan murad, mana tidak mewajibkan maksudnya. Nampak? Kalau kita tujuan kita, maksud kita nak tak beruban, tapi tetap dia beruban tu atas Allah Ta'ala. Tapi kita buh tak uban sungguh weh. Han tengok aku pang sembang, dia ubat tak sangah. Tengok saya umur berapa puluh haram tak ada uban langsung. Duk megah situ, tak nampak ke Tuhan pun. Situ dia ada pasal lagu-lagu. Masa kehendak dia mewajibkan murad dan mewajibkan maksud. Tapi hakikat dia, apa yang dia kehendak, itu yang Allah Ta'ala kehendak. Tapi kalau dia kehendak sekali, kalau dia kehendak, tapi Allah Ta'ala kehendak kau lain, tak akan mewajibkan murad dia. Nampak tak? Murad dia hak Allah. No? Habis. Maka ta'rif ataupun pengertian ataupun dia panggil dispensasi. Maka ta'rif hakikat. Yang kata hakikat tu apa benda? Tu. Yang dia kata tadi ni, atas tu dia kata majbur pada hakikat. Apa hakikat? Hak itu dia abang sebelah tu. Ta'rif hakikat sesuatu tu. Hak sama dengan hak sebelah tu. Hari yang kita baca bulan lepas ni lah. Dia abang lah. Mala sesuatu itu, mala yatahaqqaqu wujudu syai'in illa bihi fahuwa haqiqatuhu. Itu mana? Artinya barang yang tiada tahaqquk, mana yang tiada kejap ada sesuatu. Tak semesti. Tahakkuk tu kita buat mana mesti. Barang tiada mesti ada sesuatu itu, melainkan dengan dia, dengan barang tu, maka itulah hakikat. Okey, kita ambil contoh macam ni. Kita kata solat sembahyang. Orang tanya, apa hakikat sembahyang? Hakikat sembahyang tu, tengok pada mana hakikat. Orang tanya, apa hakikat sembahyang? Tengok mana hakikat. Mana hakikat apa? Barang yang tidak tahakkuk, barang yang tidak mesti ada sesuatu itu, sesuatu tu kita ambil sembahyang lah, contoh. Sesuatu kita tubuh tang sembahyang. Kita nak contoh sembahyang ni lah. Barang yang tidak tahakkuk, mana tiada mesti ada sesuatu, ada sembahyang itu, melainkan dengan dia, dengan barang tadi ni, maka itulah hakikat. Barang tu lah hakikat dia. Apa dia sembahyang? Barang yang tidak mesti ada sesuatu, ada sembahyang ni lah, melainkan dengan dia. Sembahyang ni mesti ada 13. Nampak? 13. Kita tak tulis, tulis lambat. Nah, 13 ni rukun pertama kita ambil pada kita boleh niat, ambil satu contoh. Niat qiyam, takbir. Atau biar tak betul. Nak banyak ah. 13. Maksud dia gini, faham? Mana hakikat ni? Barang yang tidak tahakkuk. Barang ni mana dia kena pada apa? Kena pada sesuatu. Tidak tahakkuk, tidak mesti ada sesuatu, ada sembahyang ni. Tidak boleh ada sembahyang mana dia itu, melainkan dengan dia, dengan barang tadi ni. Apa dah barang tu? Rukun tadi lah. Dengan dia, maka ialah tu kena pada sesuatu tu. Rukun tadi tu, itu hakikat dia. Tak panggil sembahyang melainkan dengan ni. Tak ada sembahyang melainkan dengan ada 13 ni. 13 ni lah. Maka itulah hakikat dia. Kalau kita sembahyang, mana hakikat sembahyang? 13 rukun ni. Rukun 13 ni dia panggil sembahyang. Ini hakikat dia. Faham tak? Itu hakikat. Tak boleh ada di sesuatu tu melainkan dengan dia. Dia tu itu panggil hakikat. Majbur pada hakikat. Hakikat bolehkah ada sesuatu melainkan Allah Ta'ala? Tak boleh lah. Maka itu hakikat dia. Nampak? Situ. Jadi usaha dan ikhtiar atas pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sambung usaha dan ikhtiar atas pegangan ahli sunnah wal jamaah itu bukanlah sebagai usaha dan ikhtiar yang diiktikadkan oleh golongan Mu'tazilah.
Ni bercara dengan Mu'tazilah pula. Kerana Mu'tazilah usaha retiak mereka lagu lain. Ahli kita, ahli sunnah wal jamaah, usaha retiak kita macam lain. Nah, tak sama. Bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah itu bukan sebagai usaha dan ikhtiar yang diiktikad oleh golongan Mu'tazil dan Qadariyah. Mu'tazilah dan Qadariyah. Mu'tazilah mana dia golongan yang Mu'tazilah golongan, dan Qadariyah ni orang yang menafikan kudrat Allah. Semua ni kudrat baharu. Baik. Oleh kerana pegangan mereka, mana mereka? Mu'tazilah dan Qadariyah, dengan bahawa tu pegangan dia apa? Hamba itu berkuasa penuh di atas perbuatan dirinya yang ikhtiariyah. Apa makna berkuasa penuh? Makna perbuatan ikhtiariyah di sisi Mu'tazilah ni, kudrat. Maksud dia kudrat iradat yang baharu. Baharu ni kudrat iradat baharu ni memberi bekah. Gini ya. Berkuasa penuh. Usaha dan ikhtiar hamba di segi Mu'tazilah dan Jabariyah ni, bahawa hamba itu berkuasa penuh atas perbuatan dirinya yang ikhtiariyah. Perbuatan diri ni mana dia? Usaha ikhtiar tu lah. Usaha ikhtiar dia memberi berkah. Hak ni, kudrat iradat ni lah yang kita panggil usaha dan ikhtiar. Kita panggil usaha dan ikhtiar. Ni usaha ikhtiar ni lah yang kita panggil kudrat iradat yang baru. Usaha ikhtiar tu berkuasa penuh, mana memberi bekah di atas perbuatan dirinya yang ikhtiariah itu, sambil mereka tiada menghitung qada Allah yang azali. Depa tak kira dah kepada qada Tuhan yang, qada tu mana kehendak Tuhan yang azali. Qada tu kena kepada azali. Ada apa? Qadim lah. Adapun qadar tu itu baharu. Qadar tu baharu, qada tu qadim. Lagi kita bahas insya-Allah. Qadar. Benda yang baharu, ada benda yang ni. Jadi ala kulli halnya bagi depa ni macam ni, usaha ikhtiar kita memberi bekah. Sebab tu Tok Guru pernah cerita, dia kata bertengkar antara Mu'tazilah dengan kita ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah kata kudrat baharu ataupun usaha ikhtiar memberi bekah. Tok Guru ahli sunnah ni kata, ulama ahli sunnah ni kata, usaha ikhtiar kita tak memberi bekah. Dia kata bagi bekah, kau ni kata tak bagi bekah. Dengar tu. Lama-lama dia cemui dengan mak yang kata Mu'tazilah ni, dia buat keluar pedang dia. Dia cantas buah tangkai buah apple. Dekat depa duk berbahas tu ada pokok apple, dia cantas. Bila dia cantas, luruh, pum. Dia kata, tu. Kena aku. Memang aku kena nak bagi buah ni luruh. Maka aku buat, masa dia kudrat masa aku buat ni, mana usaha ikhtiar memberi bekah, luruh buah. Kalau kita sungguh jugalah tu. Nanti nak buat kan balik gitu kita. Tapi untuk ulama ahli sunnah ni kata lah macam ni. Ambil balik pelekat balik bagi lekat. Buah tu di tangkai tu di tangkai dia. Tapi hanya dengan guna gam ni. Dia tak mampu tak lekat. Mu'tazilah ni kata, mampu tak lekat. Tu menunjukkan kata usaha ikhtiar kita tak memberi berkat. Hak belah tadi memanglah hang kena gitu, dah memang itu hang kena gitu juga. Cuba hang hambu. Tapi kalau dia letak sekalipun, kalau Tuhan kena lekat juga. Tu nak abang kata tu. Tapi nak abang kata bila berlaku adatnya tak lekat lah. Tak lekat. Tu menunjukkan kata usaha ikhtiar kita tak memberi berkat. Itu yang dia buat tu, yang hang buat ni dia kata itu sebab beradat. Mana sesuatu yang tajam, pisau yang tajam ni memutuskan. Itu adatnya lagu tu. Memang Tuhan buat lagu tu dah. Memang buat lagu tu pasal apa? Nak bagi mudahkan kita hamba. Itu sebab apa? Adat. Biasalah. Bila hang bakar, wajib angui. Memang kena aku nak bagi angui. Ambil apa? Tisu ataupun kertas ni cucuk. Memang angui sungguh. Itu. Tak betul ya. Tu kita tak beri bekas ni.
Cuma hang buat sebab beradat macam ni lah kita tak. Memang ini kita buat sebab beradat. Tapi sebab dia kata hang sangkut balik. Jangan bagi. Jangan guna. Dia tak mampu tak. Tu menunjukkan kata benda tu tak memberi berkah. Ha bagi depa tak. Depa khusus ikhtiar ni memberi sepenuhnya. Memberi berkah. Ha tu beza. Kita walaupun kita ada di segi kita ahli sunnah wal jamaah, kita ada maksud dia perantaraan usaha dan ikhtiar, tapi usaha ikhtiar kita tak memberi berkah, iradat kita tak mewajibkan maksud. Faham tak? Ha tu. Tapi tak, depa kudrat iradat kita memberi berkah dan mewajibkan murad. Ha tu pegangan Mu'tazilah dengan Qadariyah. Beza situ. Faham tak? Ha situ. Ini af'alul ibad kena jaga sini. Itu perbuatan yang ikhtiar. Depa sambil depa tidak menghitung qada Allah Taala yang azali. Kena Tuhan yang pada azali ni. Tuhan kena kok mana dah. Oh itu. Lupa situ. Yakni mereka melakukan perkara baik atau jahat itu dengan kudrat hadisah. Jadi yang buat baik ni siapa? Kita. Yang buat jahat ni siapa? Kita juga. Sebab tu Tuhan hukum kita pasal kita yang buat. Kalau dia buat, dia pasal nak hukum kita pula dah. Nampak tak? Jadi kalau Tuhan yang mengeluarkan benda jahat tu, yang menjadikan perbuatan jahat tu lah. Jadi dia nak hukum pasal apa? Tuhan nak hukum bukan atas kehendak dia. Dia nak hukum atas usaha ketiak tempat cakuk ni. Tak? Oh. Kita duduk niat lah memang nak pergi surau. Nak pergi apa ni? Orang azan. Sebelum orang azan pergi dah. Start betul. Oh, pergi berum rebah betul tengah jalan. Ha. Masuk uap. Dia tak. Pingsan lah kita kata senang. Pingsan tu. Orang hantar pergi hospital. Jaga-jaga tu kat nak lehok. Sedang balik kan. So, tak semayang subuh dah itu. Dosa ke tak? Tak ada dosa apa? Tak. Pasal apa? Pasal kena memang nak pergi. Tuhan bagi dah pahala situ. Hang kau tahu balik lah. Dia ni. Tak. Ni dah buat je dah. Benda tu nak abang kata. Boleh tak semayang tinggal. Memang kena. Tapi Tuhan bukan nak hukum atas kehendak dia. Dia nak hukum atas usaha ketiak kita. Nak abang kata iradat kehendak kita nak pergi tak? Memang nak pergi je tu yang apa ni boleh belaga tengah jalan tu lah. Aksiden tengah jalan tu. Maka Tuhan bagi pahala tu. Bukan dekat dosa, pahala lagi boleh. Mayan tak gaduh. Tu cerita dia. Tempat cakuknya ialah usaha dan ikhtiar. Kalau lagu ni nak pergi buh tak mana ni, Mu'tazilah. Dengan jawab dia ni, dia kata depa mengatakan Allah mereka melakukan pekerjaan baik atau jahat itu dengan kudrat hadisah, kudrat yang baru yang dijadikan pada mereka. Jadi bila Tuhan buat kudrat kat kita, maka dengan kudrat tu kita buat. Jadi kita tinggal sembahyang sebab aksiden tadi ni kok mana kita nak berhukum dia. Bagi sisi depa lah. Ada pahala ke dosa orang ni? Tang sembahyang dia tak sembahyang. Memanglah kawan pingsan. Sembahyang apa? Nak tak hukum tak mana. Dia kata hampa buat dengan kudrat yang baru dah. Kalau gitu dah memang hampa tinggal kudrat hampa tak mampu buat salah tu lah. Ni nak minta hukum tak mana. Dosa ke tak kau ni? Kita tetap dah tak dosa. Nampak tak? Kita ahli sunnah. Dia kata pasal apa? Kerana semua perbuatan terbit pada Allah Ta'ala. Tapi tu dapat pula pahala. Pasal apa? Dapat bukan tang buat. Tang buat tak dapat pasal kita tak buat. Tapi tang niat kita, kena kita tu dah. Walaupun tak mewajibkan murad, tapi Tuhan cakap dah dosa pahalanya di situ. Mu'tazilah mana tak kena. Kalau benda tu tak terbit pada Tuhan, sebit pada makhluk, semua hal lebuh tak mana dah. Kehendak pun terbit pada makhluk, kudrat pun terbit pada makhluk. Dah Tuhan bagi apa kena, apa pilih ambil lah. Terbit pada makhluk, letak tak mana. Kacau itu. Ni kata benda salah-salah pun ada lorong pergi juga, tapi kena ada macam orang ikut. Ni yang ulama kata tiap buah yang gugur pasti ada orang yang pungut. Dia kutip balik rumah lu nak boleh makan tak boleh makan kira lain buka-buka buruk buah lu. Saya boleh lah makan sebiji dua, makan lah haji sikit walaupun, tapi tanggung kutip balik tetap dah nah. Sebab tu jalanan ni buat macam tu. Sambil mereka menghitung qada Allah yang azali, tidak menghitung qada Allah yang azali. Mereka melakukan perkara baik atau jahat itu dengan kudrat hadisah yang dijadikan pada mereka. Maksudnya bila Tuhan buat kita, Tuhan bagi
Kederat kita. Orang boleh apa? Sedap ke bahasa guna bahasa lantas nanti kena ke dia. Kalau bahasa Kedah orang tak faham. Dia panggil riang. Nak abang kata Tuhan bagi kederat dalam kita. Dengan kederat yang Tuhan bagi tu kita melakukan hak baik pun kita buat dengan kederat tu, hak jahat pun kita buat dengan kederat tu. Faham tak? Hak baik tu bila kita buat jahat Tuhan hukum pasal hang yang buat bukan aku buat. Nampak tak? Gitu. Tu diisi dia apa? Dengan iradat yang baru. Memberi bekas benda tu. Mereka membuang terus tentang takluk kudrat dengan perbuatan. Takluk kudrat dengan perbuatan yang ternyata pada diri mereka itu. Mereka buang terus. Tentang takluk kudrat. Takluk kudrat ni. Takluk tanjizi hadis. Takluk kudrat. Takluk yang tanjizi. Kudrat, hak belah tanjizi tak ada qadim. Kudrat semuanya hadis. Iradat ya tanjizi qadim lah. Iradat. Itu kena pada apa? Itu kena kepada qada Allah. Adapun takluk kudrat depa buang terus. Depa buang tang mana? Buang tang qadar. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah wajib beriman dengan qada. Qada dan qadar. Apa makna qada? Ini makna kehendak Allah Ta'ala yang qadim azali lah. Kehendak yang azali. Ada qadar ni apa dah? Yang tahu qadar ni? Maknanya takluk kudrat yang tanjizi tanjizi hadis. Bila main masa dia, bila qada Allah Ta'ala kehendak pada azali ni, time ni kau ni berlaku macam tu. Faham tak? Time ni berlaku, kita kata nak apa? Nak berlaku apa? Macam tadi kita kata berlaku aksiden sebelum nak pergi subuh. Pingsan tadi. Time ni, tarikh ni apa ni? Ni kena pada azali. Okey. Kudrat buat lagi? Tak buat lagi lah. Tak sampai tarikh ni. Tarikh dia aksiden tu 2060 tu. Tahun 2060 tu. Tu tarikh yang dia nak berlaku aksiden tu lah. Pukul 5:30 pagi. Ini jadi 3:30. 5:30 pagi. AM. 5:30 pagi. Dia nak pergi ni, berlaku tu. Tapi bukanlah mati. Pensian lagu kita tadi. Ni kehendak pada azali ni tak kena gitu. Kudrat buat lagi? Tak buat lagi. Sampai tahun 2060 ni lah. Sampai time ni, sampai masa ni, baru kudrat buat. Jadi aksiden semua lah. Jadi aksiden lah. Bila aksiden ni mana takluk pula. Bila dia panggil tanjizi hadis. Berlaku tu. Berlaku. Jadi bagi mereka menafikan lah ni. Mereka buang qada Allah Ta'ala. Mereka buang. Mereka tak ada. Mereka kata tak. Yang buat ni kudrat iradat yang baru. Tak, bagi kita kudrat Allah ni mereka buang ni. Tanjizi takluk kudrat mereka buang. Jadi Tuhan nak buat apa ketika tu? Kalaulah kita yang melakukan melakukan perbuatan tu lah. Melakukan perbuatan tu Tuhan nak buat apa? Lepak. Tuhan nak lepak. Aku tak gaduh dah. Aku buat apa-apa ambil. Betul tak? Dia parti tengok itu. Mesti ada aku tu lah. Oh, mustahil aku tu. Allah Ta'ala lepak. Allah Ta'ala ni yang mentarbir alam. Dia bukan pernah berhenti. Faham tak? Sentiasa mentarbir. Jadi kalau aku lihatnya, bila mereka menafikan kudrat, takluk kudrat ni, maka mereka menafikan qadar. Ni salahnya. Sebab tu, main Nabi rukun iman ni tak banyak. 6 saja. Salah satunya, percaya qadar. Tak percaya ni, kepiak tu cerita dia senang. Gitu. Kerana memang Mu'tazilah Qadariyah. Qadariyah ni ada 2. Satu Qadariyah yang Mu'tazilah. Ni. Qadariyah yang Mu'tazilah yang kita baca ni. Yang keduanya Qadariyah yang qadim ni. Sebelum Nabi Isa zaman Yunani dulu ada dah Qadariyah. Pok-pok Qadariyah ni tak percaya langsung qadar. Sebab tu bila main Nabi bawa kewajipan. Bila Tuhan fardukan rukun iman ada 6 ni. Salah satu percaya kepada qadar. Nak tolak pegangan hak-pok lama dulu. Hak pok-pok ni dia percaya juga. Tuhan ada ada ni tapi Tuhan bagi kat kita
Kudrat iradat tu, dengan kudrat iradat yang Tuhan bagi tu, kita melakukan benda tak? Terbit mai daripada Tuhan juga. Mula-mula dia apa? Sebab tu tak kufur dia ni. Pasal mereka mengata kudrat kita, iradat kita, bila Tuhan buat kita, Tuhan bagi siap-siap. Bila Tuhan bagi siap-siap, macam kita orang buat robot. Bila buat robot, dia butuh bateri. Nah, maka bateri tu lah dia gerakkan dia. Tuhan dia tak sangkut dah. Faham tak? Seolah macam tu. Tapi mereka tak menafikan tang yang bagi bateri tu. Faham tak? Tak menafikan itu. Tak ada pun Qadari hak lama dulu, nafi terus. Tak ada qada. Sebab tu rukun iman dia main macam tu. Wajib percaya kepada rukun, kepada qada dan qadar. Yang kita panggil untung baik, untung jahat. Nah. Maka qada tu azali, qadar ni apa? Qadar ni baharu. Itu ikut jalanan ni lah. Yalah. Tak ada masalah. Tapi cuma naik pening ni macam kita jangan dengar lah. Lalu dengar. Tak ada masalah benda ni. Bukan ada apa pun dia ulang tu ya, esok dia ulang pula. Dia jenis pembahasan tauhid ni memang tak banyak kan. Memang tak banyak pun. Pembahasan tauhid ni berkisah bab tu ya. 3 kisah. Ketuhanan, kenabian, sam'iyat ataupun ghaibiyat dia panggil. Nah, benda yang kita dengar daripada khabaran Nabi, benda ghaib nah. 3 benda ni dia tak akan lari pada 3 ni habis ya. Pembahasan. Tak lama pekah dia bahas daripada bangkit sebelum bangkit tidur ni sampai bangkit lena pula esok ni. Yang berlaku semua lah. Banyak. Hak tak main lagi pun bahas dah. Cuma dia jatuh fardu ain yang fardu kifayah tu ya. Situ. Kita sekarang kita duk kuat lagi. Kita nak pergi Mekah lagi, dak lagi. Kita bahasa lagu dak lagi pencen ni baru kita nak pergi. Kita kata dalam kita umur 50, 40, 50 ada di atas 10 tahun lagi nak pencen. Waktu ni wajib dah mengaji. Abad haji, ulama kata wajib tapi atas fardu kifayah. Jadi orang lain belum mengaji lah. Kita tak payah lagi. Tak wajib lagi. Tetap naik nama di apa? Tabung haji ya. Bila naik nama, tahun ni boleh pergi. Wajib kena ngaji selalu pasal nak pergi dah. Faham tak? Baru jatuh fardu ain tu. Itu. Lepak dulu. Dah ni. Bila apa? Tak pergi. Tak ada duk pergi kursus kalau lagi. Bila memang tak pergi. Itu. Tahun ni yang nak pergi tu pergi kursus mengajilah bab tu. Pergi reti. Tak ada masalah. Itu. Tapi ketuhanan ni dia tapi dia tak banyak pembahasan dia. Berkisah 3 ni tak akan keluar pada 3 ni. Hak bab sam'iyat dengan ghaibiyat ni, sam'iyat ghaibiyat sama je. Sam'iyat benda yang kita dengar dari khabaran Nabi dan Allah Taala, Quran dan hadis lah. Betul? Ataupun dia panggil itu sam'iyat ataupun dia ghaibiyat, benda ghaib, beriman dengan benda ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, dengan benda ghaib. Benda ghaib ni mudah. Percaya itu semata, tak payah bahas. Malaikat ada. Surga neraka ada. Gitu. Ada ke tak ada lagi? Ada. Itu taruh apa? Taruh pi. Mu'tazilah kita tak ada lagi tu. Pasal apa? Bukan Tuhan nak guna lagi. Kalau buat law ni taruh buat buruk lah. Lambat lagi nak guna. Dia akhirat pun nak guna lah. Betul juga. Kita buat lesen dulu. Baru beli kereta kan. Beli siap-siap taruh. Lesen tak ada lagi. Umur 16 beli siap-siap kereta. Dia lepas depan mai. Beli siap-siap. Sampai umur 17, 18 baru ambil lesen. Orang tak tahu orang buat lagu tu. Tak nak beli lesen dah. Buruk kereta tu. Betul tak? Gitu. Mu'tazilah kata gitu. Segera neraka juga ada lagi. Tuhan ni mesti segera buat. Nanti di akhirat dia kata segera buat. Bila dia kena nak buat. Jadi law tu. Lepas tu tak ada buat lagi. Kita ahli sunnah dah. Segera neraka barang dah ada. Guna tak guna tu pasal dia lah. Dia kata Mu'tazilah kita taruh buat buruk dah tak guna lagi. Jadi maksud dia Allah Ta'ala buat satu benda yang tak ada faedah. Kalau Tuhan buat siap-siap dah surga neraka. Tu jalanan dia. Tapi kita nampak juga betul juga. Bukan nak guna lagi, betul tak? Nak guna di akhirat ni. Ahli syurga nak masuk syurga di akhirat. Ahli neraka, Tuhan nak bola neraka pun di akhirat. Bukan nak bola. Jadi tak ada guna. Bila tak ada guna, Tuhan buat satu benda tak ada faedah. Itu mustahil atas Allah Ta'ala. Itu jalanan dia. Itu pun ada orang ikut. Tu yang kata tiap-tiap barang. Yang jalan susah-susah pun dia dah. Semak-semak pun. Dia tebas-tebas buat lorong. Orang boleh lalu. Orang lalu juga. Gitu. Walaupun kita nampak gitu. Macam mana orang ikut? Dah. Lagu kita abang tadi. Dia akan jadi gitu. Kalau tak buat lagi, bidadari nak duduk tak mana tu. Buat siap dah weh. Dah ada dah buat tu. Hur.
Wijdan, wildan, budak-budak dalam syurga tu. Macam-macam dalam syurga tu malikan semua ada. Kita ahli sunnah. Pasal dia pakai dengan PM madhi, benda past tense, benda yang telah berlaku dah. Syurga tu. Dia sebut dah. Syurga ni apa dia? Uiddat mana telah disediakan. Dia panggil dengan pakai dengan past tense. Past tense ni benda yang telah berlaku. Bila dipakai dengan past tense, mana dia benda tu dah ada. Nabi naik Isra' dan Mi'raj. Nabi ni melawat syurga, melawat neraka. Ya. Ya, Tuhan kata Nabi Ibrahim duduk tang mana? Duduk di Baitul Ma'mur. Duduk sana dia dah. Di depan dia Jannatul Ma'wa dah. Apa ayat tu? Ayat dalam surah An-Najm lah. Nabi apa? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha fiha jannatin ma'wa. Jangan sebut itu dah. Nabi tengok walaqad ra'ahu, sungguhnya telah melihat akan dia akan Jibril dia. Siapa lihat? Nabi lihat. Akan Jibril itu marratan ukhra, kali yang kedua, kali yang lain. Atas rupa asal tu. Nabi tengok tu di mana? Tengok Jibril kali yang kedua. Atas rupa asal. Mula-mula selepas keluar pada gua Hira tu sekali. Yang balik demam tu. Lepas tu, pergi tengok kali yang kedua atas rupa asal. Nabi tak heran dah lah tu. Pasal dia biasa lah. Tengok dia. Inda sidratil muntaha. Di sidratil muntaha ni. Waktu Nabi, Jibril kata dia nak tinggal Nabi. Waktu naik Isra' Mi'raj tu dah. Takat ni dia boleh pergi. Ketika tu dia nampak. Kali kedua. Marratan ukhra. Kali kedua tengok Jibril tu. Inda sidratil muntaha. Wa fiha pada sidratul muntaha tu jannatul ma'wa, ada syurga nama ma'wa di situ. Nampak tak? Benda tu dah ada. Kita ahli sunnah wal jamaah, barang yang dah ada. Nampak tak? Tu gitu jalanan kita. Balik pada kitab kita. Kita berhenti pukul berapa? Hari 12 ke 12.30? 12.30 Mayuk. 12.30 dah nak pergi masjid. Apa Jumaat ke apa? Satu suku tak tanggung tu. Dengan nak makan. Sikit lagi dah. Kita habis takat habis apa? Habis masuk nombor 1 boleh. Baik. Sikit. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Dia kata pegangan mereka dengan bahawa hamba itu berkuasa penuh di atas perbuatan dirinya yang ikhtiariyah itu sambil mereka tiada menghitung qada Allah yang azali. Habis saja kata dah. Yakni mereka melakukan perkara baik atau jahat itu dengan kudrat hadisah, dengan kudrat yang baru yang dijadikan pada mereka. Nah, jadi Allah Taala buat depa, Allah Taala buat kederat ke depa. Itu panggil kudrat yang baru yang Tuhan buat lah. Serta mereka membuang terus tentang takluk kudrat. Takluk kudrat yang kita cerita tadi, yang tak jadi hadir, mereka buang terus. Dan Tuhan tak melakukan dah. Yang melakukan tu mereka. Dengan perbuatan yang ternyata, mana perbuatan yang terlahir pada diri mereka itu. Perbuatan yang nyata pada diri mereka, yang terlahir pada diri mereka. Itu mereka kata mereka sendiri yang buat. Mereka menafikan takluk kudrat yang tanjizi. Sebab tu Imam yang ditanya oleh Nabi Khidir tu, Imam Allahu Akbar, dia tak main. Bila dia tengah duduk mengajar, dia baca ayat wa huwa fi sya'nin. Huwa fi sya'nin. Allah Taala tu fi pada pekerjaan dia. Nah, huwa fi sya'nin. Dia Allah Taala fi sya'nin. Ayat Quran panjanglah tapi dah ambil tentu dah. Huwa fi sya'nin. Huwa fi sya'nun. Sya'nun ni pada pekerjaan. Huwa Allah Ta'ala pada pekerjaannya. Tiba-tiba bangkitlah seorang. Orang tua tanya, ma fa'alallahu an? Tuhan dah buat apa lah ni? Dah kata Tuhan buat kerja dia. Tu Tuhan dah buat apa? Oh, kacau. Dia tanya Tuhan buat apa lah? Orang tua ni tanya dia. Lepas tu Ibnu Syajri, ulama ni. Ibnu Syajri.
Lepas tu kacau dia pun pening. Nak buat apa? Tak apa, kawan ni kata ada esok lusa ni aku main lain. Bukanlah nak ambil jawapan ni KAV dulu, tak apa. Baliklah cari kitab. Apa Tuhan? Pasal dia baca huwa Allah Ta'ala tu pada pekerjaan dia. Kawan ni bangkit tanya selalu, ma fa'allallahu al'an. Tuhan buat apa lah ni? Dah kata Tuhan buat ajar dia. Oi, nak jawab. Dia balik rumah naik pening. Nak selok kitab mana, nak buka kitab mana. Oi, nak tulis Tuhan buat ajar apa. Lama susah hati. Esok kau tu nak main pula. Ibnu Sajiri ulama besar. Ulama dunia, kata dunia semua mengaji dia lah. Ibnu Sajiri ni. Tak boleh jawab pening. Lama susah hati dia tidur. Malam tak lena. Ni tidur malam tidur mimpi. Mimpi Nabi mai dalam mimpi. Bila Nabi mai dalam mimpi dia, Nabi tanya dia, Ibnu Sajiri pasal apa, yang susah hati pasal apa? Dia tanya Rasulullah, kata dia, ada aku mengajak tu, ceritalah benda-benda tu. Bangkit seorang orang tu tanya aku, Tuhan nak buat apa? Bila aku baca ayat ni, tanya Tuhan nak buat apa? Maka Nabi kita susah hati Ibnu Sajiri, hang tahu siapa dia yang tanya hang? Dia tak tahu. Orang tua dia tak. Tu Nabi Khidir dia tak. Khidir alaihi salam Nabi kita. Terkejut dia. Lepas tu dia kata tak apa, esok hang pergi jawab kat dia. Nabi kata, hang jawab kat dia. Bila dia tanya ma fa'alallahu la'an, jawab dia apa? Yubdihi kama Ingat tu kan? Yubdihi kama yubtadi. Allah Ta'ala ni dia kata, yubdi ni mana ibda, mana memulakan. Tuhan memulakan apa seperti mana atau apa yang ia mula dahulu. Allah Ta'ala memula oleh Allah Ta'ala kama seperti mana yang dia mula dulu. Apa yang dia mula dulu? Dulu dia mula dengan duduk mana kita tu deh. Ni. Ini kehendak daripada azali deh. Kehendak dia. Kawan ni nak mati tahun 2000, kehendak dia. Ni dia melakat apa ni semua, ini qada Tuhan lah. Qada Tuhan pada 2060 tu. Lepas tu bila sampai time dia, bila sampai 2060 baru dia memulakan balik apa yang dia mula dulu. Faham tak? Maksud kudrat dia buat tu kerja Tuhan. Nampak? Jadi depa menafikan terus benda tu. Jadi Tuhan relax lah kalau kata Tuhan buat kita, Tuhan bagi kudrat dan iradat kat kita, dengan kudrat iradat tu kita yang buat, memberi bekal dengan tu. Jadi Tuhan lepak. Jadi Allah Ta'ala yubdi, memulakan saja, tak buat kerja lah, faham tak? Tapi Tuhan kata huwa fi sya'. Pada pekerjaan dia, apa pekerjaan Tuhan? Memulakan. Mana apa yang dia mula dulu. Kena dia turn bila-bila. Tapi kudrat tak buat lagi. Bila sampai time dia baru kudrat berbuat balik apa yang dia kehendak pada tahun-tahun. Nampak tak? Jadi itu kerja Tuhan. Sentiasa memulakan apa yang Tuhan mula tu. Dia kata wa fi sya' ni. Jadi kalau depa menafikan menafikan takluk kudrat tu, mana Tuhan lepak, tak buat aja. Faham tak? Itu mustahil. Tuhan lepak tu lah. Jadi Ibnu Sajiri jaga tengah malam, selawat ke Nabi, pas mayang sunat apa semua tahajud, lepas dah subuh. Tak ada subuh nak pergi dah weh. Jawapan boleh. Lepas tu tunggu lepas subuh pergi ngajak dengan ceria tak tengok lah. Dapat jawapan dia. Bila pergi ngajak kau tu bangkit tanya lain. Aku nak tanya lain, dia soalan kemarin. Tuhan nak buat apa ya? Maka Ibn Sajiri pun katalah kat dia, macam ni lah jawapan yang Nabi abang tu dah. Dia beri kamu tadi. Tu apa kawan tuan ni jawab? Dia kata apa? Sallu ala man u'allimuka. Hang selawatlah atas kepada siapa yang ajak hang semalam. Rupanya dia tahu. Ibn Sajiri ni mimpi jumpa Nabi, dia tahu hang selawat pada siapa yang ajak hang semalam ni lah. Dia tahu. Siapa ajak hang semalam. Cuma dia bukan apa, dia nak cerita kat Ibn Sajiri. Ibn Sajiri ni nak abang kata ni Allah Ta'ala.
Tuhan bukan duk lepak. Nah, jangan kita menafikan kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Nampak tak? Nah, takluk kudrat dan tanjizi tu pasti berlaku sedia dan sentiasa. Minal abadi ilal abad. No? Ada saya sebut gitu. Habis. Perbuatan yang ternyata pada diri hamba, diri mereka itu, mereka menafikan, mereka buang terus tentang takluk kudrat dengan perbuatan yang ternyata pada diri hamba, pada diri mereka itu. Maksudnya perbuatan yang ternyata pada diri kita ini adalah takluk kudrat yang tanjizi hadis, yang mana Allah Ta'ala takdirkan dengan qada Allah. Bila kata kita buat dengan kudrat kita, mana menafikan tanjizi hadis pada kudrat. Selesai, nampak tak? Itu yang salah. Maka siapa beriktikad macam kita katalah menafikan kudrat yang tanjizi hadis tu, salah lagi bid'ah. Nampak tak? Salah satu, sesat. Lagi bid'ah. Apa bid'ah ni? Mengada-ngadakan barang yang tak ada. Nah. Pasal apa? Oleh kerana kesalahan Mu'tazilah itu dengan beberapa sebab. Nah, kesalahan Mu'tazilah itu dengan beberapa sebab. Setengah daripadanya daripada beberapa sebab tu iaitu seperti berikut. Wallahu ta'ala ala wa ala. Jadi sambung tahu mana? Ambil tang kesalahan Mu'tazilah itu. Tanah situ. Nah, kesalahan Mu'tazilah itu dengan beberapa sebab. Setengah daripadanya lagi insya-Allah kita akan baca sebab terkaya kudrat baharu yang ada pada hamba itu selepas daripada asal kejadian, insya-Allah sampai wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau ada 12 suku, nah, dah lah dia satu suku lah. Itu suku. Okey. Yang nak makan bagi dah. Makan 4,5 jam lepas tu makan tu. Saya tak apa. Tambah PKP ni pun kena buh borang pula, nak kena buh nama lagi-lagi orang tak pergi pi. Habis dah, tak ada apa dah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Insya-Allah kita sambung pukul selepas daripada Jumaat insya-Allah. Ba'da Jumaat. Wallahu ta'ala.